Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amira Bibi binti Idrus, nombor matriks 051921. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk Al-Jabaiyah wal-Bashamiyah, Al-Iswariyah dan Al-Iskafiyah pada halaman 79 hingga 81. Seterusnya ialah Al-Jabaiyah dan Al-Bashamiyah. Al-awalan, Ashabu Abi Ali Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubba'i wa ibnuhu Abi Hashim Abdus Salam. Wahuma Abu Ali wa ibnuhu Abu Hashim wa Mu'tazilah Al-Basrah. Anfiradan anna ashabihima bimasail. Al-Jubaiyah ini ialah kelompok yang telah dinisbahkan dengan Imam Mu'tazilah, iaitu Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab bin Salam bin Khalid bin Humran bin Abban. Beliau adalah seorang maula, iaitu bekas hamba sahaya Uthman bin Affan, iaitu khalifah yang ketiga. Sedangkan Al-Jubai ini merupakan penisbatan terhadap Al-Jubbi yang merupakan salah satu desa di Khurasan. Abu Ali merupakan seorang imam Mu'tazilah di masanya, seorang syekh aliran Basrah, ayah daripada Abu Hashim Al-Jubba'i yang juga merupakan seorang syekh Mu'tazilah yang berpengaruh setelah ayahnya dan merupakan pemimpin kelompok Al-Bashamiyah. Kelompok Al-Bashamiyah ini juga disebut sebagai Al-Hashimiyah. Lawan bagi Al-Bashamiyah ialah dengan sebutan kelompok Al-Zamiyah. Kelompok ini juga mula muncul pada abad ke-4 Hijriah dan telah menjadi terkenal serta mengalahkan aliran-aliran Mu'tazilah yang lain datang setelahnya. Abu Hashim Al-Jubba'i ini juga dianggap sebagai pendiri bagi kelompok Al-Bashamiyah. Dia juga merupakan putera Syekh Abu Ali Al-Jubba'i. Mereka berdua juga hidup di zaman Mu'tazilah Al-Basrah, iaitu aliran Mu'tazilah yang telah diasaskan oleh Wasil bin Attab. Mereka juga lebih dekat dengan sunnah, di mana dalam kalangan mereka ada juga yang mengisbatkan bagi Allah SWT kaunuhu sami'an basiran, di samping kaunuhu aliman hayyan qadiran. Aliran Mu'tazilah Basrah juga mengisbatkan iradah bagi Allah, iaitu yang diciptanya pada bukan tempat, tidak mewajibkan Allah SWT melakukan perbuatan yang terbaik, iaitu aslam, dalam urusan dunia, menerima khabar ahad, kias dan tidak menghukum mujtahid berdosa dan lain-lain. Mereka juga mengisbatkan dengan azab kubur, al-mizan dan sirat. Infiradan ahadihima ansahibu bimasail, dan kedua pihak mereka juga saling berbeza pandangan. Fanfirada biisbati irada haditha la fi mahalli yakunu bari ta'ala biha mausufan muridan, iaitu antara pandangan mereka juga berbeza daripada kumpulan mereka adalah mereka mengisbatkan kehendak-kehendak yang baharu. Itu mereka tidak berlaku pada suatu tempat, bukan pada tempat yang mana Allah SWT itu disifatkan dan berkehendak dengannya. Seterusnya, kaunuhu ta'ala mutakalliman bikalami bikhalqihi fi mahalli bi aswati wa huruf, iaitu keadaan Allah itu berkata-kata. Maksudnya, Allah SWT itu berkata-kata dengan kalam yang diciptakan pada suatu tempat, iaitu dengan suara dan huruf. Seterusnya ialah takhalafan fi kaunihi sami'an basiran, dan mereka berdua juga berbeza pandangan terhadap sami'an basiran, melihat dan mendengar. Al-awalan, Al-Jubai kaunuhu sami'an basiran annahu hayyu la afas lahu. Menurut pandangan Al-Jubai, keadaan Allah SWT itu mendengar dan melihat. Maksudnya Allah itu hidup.
Manakala berbeza pula dengan pandangan anaknya Abu Hashim, iaitu kaunuhu sami'an wa kaunuhu basiran hal. Menurut pandangan Abu Hashim, kaunuhu sami'an iaitu mendengar dan melihat merupakan hal. Sawa'un kaunuhu aliman. Kecuali kaunuhu aliman iaitu bukan hal. Ai mudrikan lil mubsirat, mudrikan lil masmu'at. Tetapi dia mudrik mubsirat dan mudrik lil masmu'at. Menurut pandangan idrab itu adalah maksudnya mencerap. Seterusnya ialah kullahuma fi an-nubuwat wal imamah, iaitu pandangan mereka tentang kenabian dan kepimpinan. Al-awalan yuafiqu ahli sunnah annaha bi ikhtiyar, iaitu menurut pada pandangan mereka bersepakat dengan ahli sunnah dalam konsep kenabian dan kepimpinan imamah ini. Kerana iaitu menurut ahli sunnah berkata kita boleh memilih pemimpin dengan pilihan. Seterusnya ialah anna sahaba murattibuna fi fadli turattibihim fil imamah, iaitu menurut mereka sahabat ini ada kedudukan dan kelebihan mereka yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bab kepimpinan. Ia bermula dengan Abu Bakar, Osman, Affan dan sebagainya. Mereka tidak ada masalah dengan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi mereka berselisih pendapat dengan ghairu annahum yunkiruna karamat aslan, iaitu mereka tidak percaya dengan karamah. Yaqulu Nabi Ismati al-Anbiya an-zunub kabairiha wa saghairuha, iaitu mereka berpandangan bahawa Nabi itu adalah maksum daripada melakukan sesuatu dosa, dosa besar, dosa kecil, sehingga cenderung niat untuk melakukan sesuatu kejahatan. Mereka kata bukan untuk melakukan kejahatan. Menurut pandangan Al-Jubai dan para pengikutnya, berpandangan bahawa kenabian merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan menurut akal, kenabian ini merupakan suatu kewajipan. Oleh kerana itu, wajib dilakukannya adanya kenabian ini. Kerana dengan diutusnya Rasul, terdapat kemaslahatan agama yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada perbuatan taat dan menjauhkan mereka daripada melakukan perbuatan maksiat. Sedangkan ketiadaan pengutusan Rasul akan berdampak kepada kerosakan. Seterusnya ialah al-muta'akharuna minal mu'tazilah. Al-awalan Al-Qadi Abdul Jabbar intahaju tariqatu Abu Hashim, iaitu Abdul Jabbar dia telah mengikuti kaedah Abu Hashim wa khilafahu Abu Husain al-Basri. Tetapi Abu Husain al-Basri tidak bersetuju. Hal ini demikian kerana infaradan annahu bimasail. Dia terdapat pandangan dia tersendiri dalam beberapa masalah. Radduhu as-sifat kullaha ila kauni al-bari aliman qadiran mudrikan, iaitu semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu terkandung di dalam kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran dan kaunuhu mudrikan. Aliran Basyamiyah ini juga berbeza dengan aliran-aliran Mu'tazilah yang lain. Hal ini demikian kerana salah satunya mengenai sebahagian sifat dan satunya lagi sebahagian kefanaan alam. Sebagai contoh, mengenai kefanaan alam. Dalam hal ini, Abu Hashim berpendapat bahawa Allah SWT tidak mampu menghancurkan alam satu bahagian sahaja dengan masih adanya langit dan bumi. Kerana jisim iaitu badan tidak dapat hancur kecuali dengan kehancuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah SWT menciptakan sifat kefanaan, maka sebahagian jisim tidak dapat fana, sedangkan bahagian yang lain masih tetap tidak fana. Namun, kefanaan ini harus mencukupi seluruh jisim dan di dalamnya termasuk bumi dan langit. Seterusnya ialah
Al-Iswariyah. Al-awalan ashabu al-Iswari. Mereka ini merupakan pengikut Iswari. Al-thani wafiqu an-Nazamiyah, iaitu mereka telah bersepakat dengan golongan an-Nazamiyah. Seterusnya, yang ketiga ialah wazadu anna Allah subhanahu wa ta'ala la yaqdiru ala ma akhbar bi'adamihi aw alam adamihi, iaitu dengan penambahan sesungguhnya Allah SWT tidak menentukan perkara yang tiada dan tidak menentukan perkara yang dia tahu benda itu tiada. Al-insan qadirun alaihi, dan insan itu berkuasa ke atasnya. Seterusnya ialah al-Iskafiyah. Al-awalan ashabu Abi Ja'far al-Iskafi, iaitu mereka pengikut Abu Ja'far al-Iskafi. Al-thani qalu anna Allah subhanahu wa ta'ala la yaqdiru ala zalim aqlam, iaitu menurut pandangan mereka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menentukan kezaliman bagi orang-orang yang berakal. Dan yang ketiga ialah bikhalaf zalimihi as-sibyan wal majanin fa innahu yaqdiru alaih, iaitu mereka berselisih pendapat tentang budak-budak iaitu as-sibyan wal majanin, iaitu orang-orang gila. Sesungguhnya Allah SWT itu menentukannya, iaitu berkuasa ke atasnya. Orang-orang yang zalim, iaitu orang-orang yang berakal itu, dia buat sendiri. Allah SWT tidak menentukan. Tapi kalau macam budak-budak kecil dan orang-orang gila, perbuatan itu merupakan Allah yang telah menentukannya. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.